Hai semua, pada hari ini insyaAllah saya akan berbicara berkenaan dengan rumah lelong. Lebih spesifiknya berkenaan persediaan sebelum memasuki bidaan. Perkara paling utama sekali sebelum anda memasuki bidaan ialah menyemak kelayakan loan anda. Katakanlah pendapatan bulanan anda sebanyak RM3,000. Rumah yang layak anda beli dengan gaji anda itu lebih kurang 330. Jadi, untuk membeli rumah lelong, kena pastikan bahawa anda mencari rumah yang di bawah harga tersebut. Jadi, bagaimana nak semak kelayakan loan? Jadinya, anda boleh cari saja di Mudah.ma, di Property Guru ataupun di iProperty. Anda call ataupun WhatsApp saja ejen-ejen tersebut dan minta disemakkan. Anda beritahu pada mereka, Encik, saya nak beli rumah dekat sini dan sini. Boleh tak Encik semakkan kelayakan loan saya? Jadi sebenarnya mereka akan berbesar hati sebenarnya. Kalau saya sendiri pun ada orang WhatsApp nak bertanya tentang kelayakan loan, saya akan layan. InsyaAllah saya akan balas on the spot sekali. Bila tengok kelayakan dia, kita akan beritahu lah, dia ni layak membeli rumah harga sekian-sekian. Setelah anda semak kelayakan loan, barulah anda mencari rumah yang anda nak beli. Jadi pastikan rumah lelong yang anda nak beli itu di bawah harga pasaran sebanyak 20, 30%, 40% hingga 50%. Kalau kita lihat ada satu iklan pada bulan yang lalu, harga rumah di kawasan tersebut 180 hingga 190 ribu. Ada satu rumah yang telah dilelong dengan harga hanya 81 ribu sahaja. Jadi kalau sebegini, anda grab terus kalau boleh dapatlah. Rumah ni harga 180 ribu, harga kebiasaannya, dan gaji anda 3,000 pula, insyaAllah boleh lepas. So, anda boleh cuba untuk dapatkan rumah ini. Jadinya, setelah anda jumpa rumah yang anda minat tu, perkara kedua, anda cuba dapatkan POS, Proclamation of Sales. Dalam itu, dia akan sertakan butiran rumah, syarat-syarat dan sebagainya. Jadi, step yang ketiga pula, setelah anda dapat POS, anda pergi turun sendiri melihat rumah tersebut. Ada kalanya, rumah yang dilelong ni tak ada orang duduk, memang kosong. Jadinya, kalau ikut pengalaman saya pernah beli rumah yang tak ada orang duduk tapi rumah tu terjaga. Alhamdulillah, tingkap semua ada, pintu semua pagar terjaga. Rumah yang lain pula, saya beli, memang tak ada apa-apa. Tingkap tak ada, bumbung berlubang, ceiling semua habis, wiring semua tak ada, pagar pun tak ada, memang kosong. Dan satu lagi keadaan, rumahnya ada tuan rumah. Rumah yang ada tuan rumah ni ataupun mana-mana rumah kita pergi, kalau kita boleh masuk, kita masuk. Kita kena inspect, kita kena tengok keadaan rumah. Sebab kita kena calculate, kita kena kira berapa kos yang perlu kita keluarkan untuk membaiki rumah ni tadi. Sama ada kita nak duduk ataupun kita nak jual semula nanti. Jadi rumah yang ada tuan rumah, sekiranya anda pergi di sana, ada tuan rumah, anda bagi salam saja. Ketua, hello Cik, Assalamualaikum. Saya tengok iklan rumah ni nak kena lelong Cik. Boleh tak saya tengok-tengok sikit-sikit? Okey lah. Rumah ni kenapa Encik ni tuan rumah ke? Encik ni penyewa ke? Jadi semua ni lah kita boleh tanya. Jadi keadaan persekitaran, kita boleh tengok jiran-jiran dia macam mana. Setelah kita tengok rumah tu, kita bandingkan dengan harga pasaran. Kalau boleh dapat harga pasaran lagi baik. Kalau anda berkenalan dengan mana-mana valuer, banker ataupun mortgage banker, anda boleh berhubung dengan mereka untuk dapatkan harga pasaran. Dan bila anda dapat contoh rumah ni, harganya RM60,000, harga reserve. Harga pasaran pada ketika itu adalah RM120,000. Satu benda yang menarik, lebih murah sebanyak 50%. Ini kalau ada sebegini, terus sambal. Kalau saya pun, kalau nampak rumah yang 50% bawah harga pasaran, memang saya akan sambal. Saya akan cari, saya akan cuba dapatkan. Okey, jadi kita dah dapatkan rumah tu, kita dah tengok dah, kita dah tanya harga pasaran. Yang paling penting, kemudian kalau kita beli rumah high rise, rumah tinggi, kita kena tengok pastinya rumah ni ada tunggakan. Sebab itu nak kena lelong. Kalau dia bayar bank cantik, biasanya orang ini dia akan bayar JMB, cost management fee yang ada di situ dengan baik. Tapi biasanya rumah yang nak dilelong ini kebanyakannya management fee ini tidak dibayar. Cuba bayangkan, 1 bulan 200. Kalau rumah ni dah tak diduduki ataupun tak dibayar selama 5 tahun, cuba bayangkan 200. Kalau setahun dah 2,000, 2,400. Kalau dah 5 tahun, dekat 12,000. Jadinya, ini antara perkara yang perlu kita consider sama ada nak beli rumah lelong ataupun tidak. Dan lain-lain perkara lagi, kita kena tengok bila air dia ada tunggakan atau tidak, cukai pintu, cukai tanah, bil air, bil elektrik. Dan yang biasa kadang-kadang yang dilupakan adalah IWK, Indah Water Consortium. Itu pun kadang-kadang banyak juga tunggakan. Tunggakan-tunggakan ini kita kena lihat balik dalam POS tadi, Proclamation of Sale. Sama ada tercatat kita yang kena bayar ataupun tidak. Yang biasa masuk dalam POS, cukai tanah ataupun cukai pintu, yang itu akan di cover. Kadang-kadang hanya cover separuh saja. Mana pihak pelelong ataupun bank
pihak bank pelelong tu dia akan menanggung separuh ataupun full terkandung dalam POS tadi. Sebab itu kita kena baca POS itu secara orang kata daripada awal sehingga habis dengan baik. Okey, sebelum saya terlupa, sebenarnya untuk membeli rumah lelong ni kita perlu ada modal yang agak besar sebenarnya. Pertama, kena sediakan 10% ataupun 5% bergantung kepada POS tadi. Ada yang menyebut 5%, ada yang menyebut 10%. Jadi kalau rumah 200,000 kita kena ada 20,000 cash. Itu belum masuk kos untuk repair. Kos untuk repair ni kita tak boleh markup loan. Kalau kita beli rumah subsale atau kita beli rumah daripada developer, kadang-kadang kita boleh dapat rebate 10%. Kalau yang ni tak boleh, kita kena ada cash 10% untuk deposit, iaitu lebih kurang 20,000 kalau rumah 200,000. Kemudian kita kena ada cost repair. Cost repair tu kita simpanlah mungkin dalam 10 hingga 20,000 bergantung kepada keadaan rumah. Dan kalau rumah tu tak berapa rosak, macam satu rumah tu dia memang tak berapa rosak, so kita masuk, kita cuci-cuci sikit dah boleh duduk dah. Kos mungkin tak sampai 1,000 lah, kita cat baru, tukar lampu sikit-sikit, kita dah boleh duduk dah. Tapi bergantung, kalau kita beli rumah yang tak ada tingkap, tak ada pintu, bumbung pun dah berlubang apa semua, kosnya agak tinggi lah, kita nak tambah itu, tambah ini. Jadinya kita kena ada modal yang agak besar. Jangan lupa tu kalau nak beli rumah lelong. Jadi setelah kita menilai berapa kos nak repair, berapa lagi, tengoklah tunggakan-tunggakan itu, jadi berapa modal yang perlu kita keluarkan. Setelah itu barulah kita tolak campur ROI, return of investment kita. Berapa untung yang kita boleh jana sekiranya kita jual. Okey, seterusnya setelah kita kira kita punya ROI, berapa untung kan, beli rumah mesti nak untung. Jangan kita kira tiba-tiba rugi. Jangan beli rumah tu kalau kita kira rugi. Jadi kalau kita berpuas hati dengan apa yang kita tengok, keadaan rumah tu, mungkin tunggakannya, semualah, ROI pun kita dapat. Jadi terus kita register, dapatkan butiran daripada pelelong tentang bagaimana untuk kita register. Jadi zaman sekarang ni, pada waktu ini kita dah boleh register secara online dan kita bida pun secara online sahaja. Yang penting kita sediakan 10% deposit. Mungkin kalau kita pergi secara fizikal, kita sediakanlah bank draft ataupun banker's check. Tapi kalau secara online, kita bank in sahaja kepada syarikat pelelong tadi. Jadi setelah didaftarkan, kita datanglah pada hari yang ditetapkan. Jadi itu sahaja proses awal sebelum kita memasuki lelong. Jangan kita tengok rumah tu terus kita call agent, "Cik, saya nak ni, tolong bidkan rumah ni untuk saya." Jangan tuan-tuan. Kita tengok semua aspek dahulu, lepas tu baru kita masuk. Barulah risiko tadi kecil. Kalau tak, risiko yang kita akan hadapi adalah besar, ruginya pun besar. Okeylah, itu sahaja perkongsian daripada saya. Kalau bermanfaat, sila like dan subscribe channel ni. Jangan lupa subscribe. Tapi kalau rasa ada komen, cadangan ataupun rasa tak betul ni, tulis saja di ruangan komen. InsyaAllah saya akan respon kepada komen-komen anda. Okay, bye. Jumpa lagi.